Hai, saya Miza binti Abdul Yazid, nombor matriks A187287. Nama saya Wan Nur Farah Ain binti Wandi, nombor matrik A187444. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amalin Izzati binti Sohairi, nombor matrik A187352. Saya Nur Iza binti Muhammad Yuna, nombor matrik A187335. Nama saya Airin Shazana binti Hamidun, nombor matrik 187242. Abstrak. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui pandangan masyarakat Malaysia terhadap kualiti pendidikan komuniti orang asli di Malaysia. Reka bentuk pendidikan ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan mendapatkan responden iaitu seramai 63 orang responden. Komuniti orang asli mempunyai masalah capaian internet untuk menjalani proses pembelajaran. Perkampungan orang asli yang jauh daripada kemudahan asas yang diperlukan oleh seorang pelajar. Seterusnya, pendahuluan. Orang asli dilihat masih ketinggalan di dalam arus pendidikan dan arus perkembangan teknologi. Ada di antara mereka yang tidak menghantar anak-anak ke sekolah atas beberapa faktor. Perkara ini serius kerana bertentangan dengan dasar mengenai pendidikan wajib untuk semua kanak-kanak dan pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Seterusnya, penyataan masalah. Masalah yang pertama ialah tiada kemudahan capaian internet, tiada kemudahan faktor geografi, kurang kesedaran terhadap kepentingan pendidikan dan faktor bahasa. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menilai tahap keberkesanan sistem pengajaran dan pembelajaran masa kini terhadap komuniti orang asli di Malaysia, di samping mengenal pasti cabaran yang dihadapi dalam meningkatkan pencapaian para pelajar dari komuniti orang asli, serta langkah yang boleh diambil bagi menambah baik mutu pendidikan di Malaysia. Kajian ini dijalankan bagi mencapai objektif berikut. Yang pertama, mengkaji tahap kualiti pendidikan komuniti orang asli di Malaysia. Dan yang kedua, mengkaji kemudahan dan kelengkapan peralatan yang diperlukan bagi menambah baik mutu pendidikan komuniti orang asli. Antara persoalan kajian yang dikemukakan adalah seperti berikut. Yang pertama, sejauh manakah tahap kualiti pendidikan komuniti orang asli di Malaysia? Yang kedua, adakah pelajar dari komuniti orang asli mempunyai kemudahan dan kelengkapan peralatan yang lengkap untuk menjalani proses pembelajaran? Bagi metodologi kajian, reka bentuk penyelidikan ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif dengan mendapatkan responden. Kaedah ini digunakan kerana ia membolehkan maklumat yang diperoleh adalah tepat dan mudah dinyatakan berdasarkan objektif yang ditetapkan. Kaedah ini menggunakan instrumen borang soal selidik atas talian yang mana ia memudahkan pengkaji bagi memperolehi data daripada responden. Dapatan kajian. Bahagian A, latar belakang demografi responden. Seramai 63 orang responden mengambil bahagian dalam kajian ini. Dapatan kajian dalam aspek latar belakang responden meliputi aspek umur, jantina, negeri tempat tinggal dan status pekerjaan. Bagi aspek umur, majoriti responden yang menjawab soal selidik ini berumur antara 18 hingga 29 tahun iaitu seramai 59 orang. Selebihnya, 4 orang responden masing-masing berumur bawah 18 tahun, 30 hingga 39 tahun, 40 hingga 49 tahun dan atas 50 tahun. Bagi jantina pula, majoriti responden yang menjawab soal selidik ini adalah perempuan iaitu seramai 56 orang dan selebihnya adalah lelaki iaitu seramai 7 orang. Seramai 31 orang responden yang menjawab soal selidik ini berasal dari Selangor, 13 orang responden berasal dari Terengganu, 7 orang responden berasal dari Kedah, diikuti dengan 3 orang responden masing-masing adalah dari Perlis dan Perak, serta seorang responden berasal dari 6 negeri berbeza iaitu Pahang, Johor, Kelantan, Melaka, Sabah dan wilayah Persekutuan.
Aspek terakhir yang diambil kira adalah status pekerjaan. Lebih dari separuh responden yang menjawab soal selidik ini adalah dari kalangan pelajar, iaitu seramai 55 orang responden. 5 orang responden adalah pekerja, diikuti dengan 2 orang responden merupakan suri rumah dan seorang responden adalah penganggur. Bahagian B, pandangan responden terhadap kualiti pendidikan orang asli di Malaysia. 1. Komuniti orang asli di Malaysia mengambil berat tentang tahap pendidikan anak-anak mereka. Majoriti 30 orang responden iaitu sebanyak 47.6% tidak pasti dengan pandangan ini, manakala 5 orang responden iaitu sebanyak 7.9% sangat setuju dengan pandangan ini. 2. Komuniti orang asli di Malaysia didedahkan dengan kemahiran ICT dan perkomputeraan. Majoriti 22 orang responden iaitu sebanyak 34.9% tidak pasti dengan pandangan ini dan paling sedikit 5 orang responden iaitu 3.2% sangat tidak setuju dengan pandangan ini. 3. Komuniti orang asli di Malaysia memperuntukkan masa untuk menjalani proses pembelajaran. Majoriti 25 orang responden iaitu sebanyak 39.7% tidak setuju dan paling sedikit 1 orang responden iaitu sebanyak 1.6% sangat tidak setuju dengan pandangan ini. Baik, komuniti orang asli di Malaysia tidak mempunyai sebarang masalah untuk menggunakan apa jua kaedah pembelajaran. Majoriti 25 orang responden iaitu sebanyak 39.7% tidak setuju dengan pandangan ini, manakala paling sedikit 3 orang responden iaitu sebanyak 48% sangat setuju. 5. Komuniti orang asli di Malaysia ketinggalan dalam menggunakan kaedah baru dalam proses pembelajaran. 24 orang responden iaitu sebanyak 38.1% setuju, manakala hanya 2 orang responden iaitu sebanyak 3.2% sangat tidak setuju dengan pandangan ini. 6. Komuniti orang asli di Malaysia positif terhadap penggunaan teknologi terkini dalam pendidikan. Hampir separuh responden iaitu 29 orang responden bersamaan 46% tidak pasti dengan pandangan ini, manakala 2 orang responden iaitu sebanyak 3.2% sangat tidak setuju dengan pandangan ini. 2. Komuniti orang asli di Malaysia mempunyai kemudahan gadget untuk proses pendidikan. Terdapat 21 orang responden iaitu sebanyak 33.3% tidak pasti dan tidak setuju dengan pandangan ini, manakala 1 orang responden iaitu sebanyak 1.6% sangat setuju dengan pandangan ini. Komuniti orang asli di Malaysia mempunyai capaian internet yang baik untuk menjalani proses pembelajaran. Majoriti 22 orang responden iaitu sebanyak 34.9% tidak setuju dengan pandangan ini, manakala hanya 1.6% iaitu 1 orang responden sangat setuju dengan pandangan ini. 9. Komuniti orang asli di Malaysia dilengkapi dengan pusat pendidikan yang selesa dan kondusif. Majoriti adalah tidak pasti iaitu seramai 24 orang responden bersamaan dengan 38.1% dan hanya 6 orang responden iaitu paling sedikit sebanyak 9.5% sangat tidak setuju dengan pandangan ini. 10. Kerajaan Malaysia mengambil berat terhadap kualiti pendidikan komuniti orang asli. Seramai 26 orang responden iaitu bersamaan 41.3% tidak pasti dengan pandangan ini, manakala hanya 5 orang responden iaitu sebanyak 7.9% sangat tidak setuju dengan pandangan ini. 11. Kerajaan Malaysia sentiasa memantau tahap keberkesanan pendidikan bagi komuniti orang asli. Separuh dari responden tidak pasti dengan pandangan ini iaitu seramai 32 orang bersamaan 50.8%, manakala 4 orang responden iaitu sebanyak 6.3% sangat tidak setuju dengan pandangan ini. Akhir 12, Kerajaan Malaysia menitik beratkan pencapaian setiap pelajar dari komuniti orang asli. Seramai 26 orang responden iaitu bersamaan dengan 41.3% kurang pasti dengan pandangan ini, manakala paling sedikit iaitu 3 orang responden iaitu sebanyak 48% sangat tidak setuju dengan pandangan ini. Bahagian C bagi dapatan kajian adalah mengenai faktor yang mempengaruhi pendidikan orang asli. Pertama, sifat dan personaliti pelajar. Majoriti seramai 22 orang responden iaitu bersamaan 34.9% setuju dengan faktor ini, manakala paling sedikit iaitu seorang responden iaitu sebanyak 1.6% sangat tidak setuju dengan pandangan ini. 2. Faktor keluarga. Lebih dari separuh responden setuju dengan faktor ini iaitu seramai 35 orang responden bersamaan dengan 55.6%, manakala paling sedikit iaitu 2 orang responden iaitu sebanyak 3.2% lagi tidak setuju dengan pandangan ini. 3. Faktor masyarakat. Majoriti responden setuju dengan faktor ini iaitu seramai 37 orang responden bersamaan dengan 58.7%, manakala paling sedikit iaitu 2 orang responden iaitu sebanyak 6.3% tidak setuju dengan pandangan ini. 4. Faktor geografi. Terdapat 29 orang responden iaitu sebanyak 46% setuju dan sangat setuju dengan faktor ini, manakala paling sedikit 2 orang responden iaitu sebanyak 3.2% tidak setuju dengan pandangan ini.
5. Faktor pemakanan. Majoriti seramai 25 orang responden iaitu sebanyak 39.7% tidak pasti dengan faktor ini, manakala paling sedikit 2 orang responden iaitu sebanyak 3.2% sangat tidak setuju dengan faktor ini. 6. Masalah kewangan. Separuh dari responden setuju dengan faktor ini iaitu seramai 32 orang responden bersamaan dengan 50.8%, manakala paling sedikit seorang responden iaitu sebanyak 1.6% sangat tidak setuju dengan faktor ini. 7. Perbezaan bahasa. Seramai 26 responden iaitu sebanyak 41.3% setuju dengan faktor ini, manakala yang paling sedikit 8 orang responden iaitu sebanyak 12.7% tidak setuju dengan faktor ini. Kedua adalah mengenai pandangan responden tentang faktor utama atau terbesar yang membawa kepada kegagalan anak-anak orang asli dalam pencapaian akademik. Majoriti responden iaitu seramai 21 orang atau bersamaan dengan 33.3% responden berpandangan bahawa faktor geografi merupakan faktor utama atau terbesar. Seterusnya seramai 20 orang iaitu sebanyak 31.7% berpandangan ia disebabkan oleh faktor kewangan, diikuti dengan 10 orang responden iaitu sebanyak 15.9% berpandangan ia disebabkan oleh faktor masyarakat. Melalui soal selidik yang dijalankan, pengkaji dapat menganalisis pandangan responden terhadap kualiti pendidikan orang asli dan faktor yang mempengaruhi pendidikan orang asli. Pengkaji dapat menghubungkaitkan antara pandangan masyarakat terhadap kualiti pendidikan orang asli dan faktor yang menyumbang kepada kegagalan anak-anak orang asli dalam bidang akademik. Faktor geografi menjadi faktor utama yang menyumbang kepada kegagalan anak-anak orang asli. Kedudukan tempat tinggal orang asli terletak di kawasan pedalaman, menyukarkan anak-anak orang asli untuk menuntut ilmu dan berulang-alik ke sekolah kerana kawasan pedalaman yang terletak jauh dari bandar, serta capaian internet yang kurang baik juga merupakan masalah yang disebabkan oleh faktor geografi. Seterusnya, faktor keluarga yang menghadapi masalah kewangan. Keluarga orang asli tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menampung pembelajaran anak-anak yang menyebabkan mereka tidak ke sekolah untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, terdapat juga anak-anak orang asli yang terpaksa berhenti sekolah bagi menampung keluarga. Perbincangan ketiga ialah kurangnya pendedahan terhadap masalah yang dihadapi oleh orang asli. Oleh itu, masyarakat perlu diberi pendedahan yang lebih meluas terhadap masalah yang dihadapi oleh orang asli supaya bantuan boleh dihulurkan. Seterusnya, cadangan bagi mengatasi masalah ini ialah yang pertama, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli perlu mengadakan program motivasi untuk membantu mengubah sikap ibu bapa yang tidak memberi penekanan terhadap pendidikan anak-anak mereka. Dengan mengambil kira idea dan pandangan masyarakat orang asli dalam pembelajaran anak mereka dapat meningkatkan lagi rasa tanggungjawab mereka sekaligus merasakan bahawa mereka turut menyumbang kepada pendidikan anak-anak mereka. Bagi mengatasi isu masalah perbezaan bahasa antara guru dan murid-murid, Kementerian Pelajaran Malaysia diharap dapat mempertimbangkan bahasa ibunda orang asli digunakan ketika sesi pembelajaran, terutamanya di peringkat awal persekolahan untuk memastikan murid memahami pengajaran guru dan tidak menghadapi masalah komunikasi. Proses pengajaran dan pembelajaran harus dilaksanakan sepenuhnya dalam bahasa Melayu apabila murid-murid ini telah dapat memahami bahasa Melayu ini. Menempatkan guru yang berpengalaman dan berdedikasi ke sekolah orang asli juga penting bagi mengurangkan masalah pembelajaran mereka. Pihak sekolah juga perlu memperbanyakkan kemudahan seperti komputer, TV, buku rujukan dan buku bacaan di pusat sumber supaya boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh semua warga sekolah. Masalah tahap sosioekonomi ibu bapa turut mempengaruhi pencapaian anak-anak mereka. Ada di antara mereka yang terpaksa berhenti sekolah untuk membantu ibu bapa mencari wang. Oleh itu, pihak kerajaan perlu membantu mereka dari segi kelengkapan persekolahan, pengangkutan ke sekolah dan penginapan asrama.
Faktor pemakanan juga mempengaruhi tahap kecerdasan anak-anak. Oleh itu, program rancangan makanan tambahan perlu menyediakan makanan yang berkhasiat. Akhir sekali, ada juga di kalangan anak-anak yang tidak menyambung pelajaran walaupun memperoleh keputusan yang cemerlang. Bantuan beasiswa perlu diperluaskan kepada mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat menara gading. Kesimpulannya, masalah yang dihadapi orang asli ini bukanlah isu yang baru. Jutaan ringgit telah diperuntukkan setiap tahun oleh kerajaan kepada agensi yang terlibat untuk kesejahteraan masyarakat orang asli. Walaupun pelbagai kemudahan telah disediakan buat masyarakat orang asli ini, namun kurangnya kesedaran mereka terhadap pendidikan menyebabkan mereka terus ketinggalan. Jika masalah ini berterusan tanpa adanya tindakan susulan, maka negara telah membazirkan sebahagian besar modal insan yang berpotensi kepada penyumbangan negara. Semua pihak seharusnya memainkan peranan yang penting dalam mengubah pemikiran orang asli yang tidak mahu mengubah gaya hidup dan taraf kehidupan yang lebih baik supaya mereka mampu bersaing dengan masyarakat luar yang lain.